Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Semua dhuyufur rahman tetamu Allah yang senantiasa diraikan oleh Allah, disayangi oleh Allah, diridai oleh Allah, dan seterusnya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan last sekali, Allah memberikan kita segala keampunan di atas apa yang telah kita lakukan. Sebab itu selalu sebut ni, alhamdulillahi ala kulli halin wa ala kulli nikmatin Allahu akbar. Boleh tak? Boleh kan? Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Buat apa pun semuanya Allah. Dan segala nikmat yang Allah beri kepada kita, alhamdulillah. Macam tu jemaah semua. InsyaAllah. Allah bagi ruang. Walaupun sesak macam mana pun, adalah ruang sikit. Sempat. InsyaAllah. Baik. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sayang kat aku sayang dekat engkau orang. Itu kata Rasulullah. Allah pun cakap macam tu. Kalau engkau sebut nama kekasihmu, aku juga akan membalas kepadamu. Sekali engkau sebut, aku balas 10. Okey jemaah semua, itu maknanya sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah lagi kita hambanya. Paling tidak jemaah semua kena ingat salawat yang paling pendek, salawat Jibril. Tahu salawat Jibril? Pendek je tu. Allahumma salli ala Muhammad, dah 3 je. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Jibril. Tapi rugi jemaah semua. Kena tambah lagi. Wa ala ali Muhammad, keluarganya. Wa sahbihi, sahabatnya. Kalau boleh ada 3. Boleh? Baik. Jadi hari ini salawat yang paling lengkap. Mudah-mudahan mudah segala urusan. Tafrij. Allahumma salli salatan kamilah. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم. Sempena hari Jumaat, kita baca umul kitab, kita sedekahkan pahalanya kepada segala roh-roh yang telah kembali ke rahmatullah. Kalau jemaah sayang mak ayah, bayangkanlah mak ayah kita. Okay. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah wa ila ruhi kedua ibu bapa kami, datuk nenek kami, dan mungkin ada suami-suami kami, anak-anak kami, abang kakak kami, para guru, para ulama, para pemimpin muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan seterusnya, Fatihah lagi sekali sempena tengah hari Jumaat ni untuk roh-roh kita. Jemaah letak tangan dekat dada, letak dekat dada. Okey. Al-Fatihah ila ruhi. Mana diri kita. Al-Fatihah ila ruhi. Sebut nama masing-masing. Masirah binti Maslan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kekuatan pada tubuh kami, Ya Allah. Jasadku, Ya Allah. Sebagaimana Engkau memberi kekuatan dalam rohku, Ya Allah. Afiatkanlah seluruh tubuhku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hindarkan kami, Ya Allah, daripada musibah-Mu, Ya Allah. Kami tidak mampu menghadapinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minkum. Baik, Alhamdulillah jemaah semua. Ini sebagai satu peringatan saja. Jemaah semua, dah ada tak 70,000 tahlil untuk diri setakat hari ini? Dah kumpul belum? 70,000. Apa tahlilnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu. Bukanlah kita kena baca sekali 70,000. Jemaah kumpul lah. Sekali duduk 100. Biar maintain. Jangan 150 nanti jadi susah. Kalau 1,000. Kalau 100. Boleh? Itu maknanya simpanan untuk persediaan menghadapi malaikat roh yang dalam kubur siapa? Karaman Katibin. Ya, jadi maknanya kita sudah ada persiapan diri. Untuk diri dulu 70,000. Lepas tu bagi mak ayah pula. Lepas tu bagi kawan-kawan pula. Jadi macam tu. Boleh? Senang je kan? Apa perkataannya tadi? La ilaha illallah. Tapi kena sebut jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mau. Kena ada roh dia. La ilaha illallah. Dia masuk sini. Zub. Dia masuk dalam roh, dalam hati. Boleh? Jangan nak laju. Laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak payah kalau macam tu. Baik tak payah baca. Ya. Jadi kita nak dia punya roh. Bila kita sebut tu, dia meresap. Ibarat kalau minum kopi, aduh sedapnya. Dia kata. Kan selalu jemaah sebut, sedapnya. Dia kata, tak tahu di mana sedapnya. Yang kawan kata, kau kata sedap. Aku kata pahitnya. Itu dia. Nikmat tu berbeza. Boleh? Yang tadi lagi satu apa? Alhamdulillahi ala kulli halin wa ala kulli nikmatin. Allahu Akbar. Tu ya. Jadi daripada sekarang ni lah sampai ke depan. InsyaAllah. Okey, itu senaman tengah hari. Ya.
aerobiknya. Baik, sekarang kita masuk wasiat ke berapa Linda? 44. Hah? 44 ya. Baik. Yang ini jemaah semua kena hati-hati. Apa dia? Yang berkaitan dengan susuan. Kemudian kita pergi cek balik keluarga kita ataupun kita ni anak susu ke, anak buluh perindu ke. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Periksalah saudaramu susuan. Jadi mana saudara? Adik beradik yang satu susu. Ini menunjukkan Islam nak menjelaskan kepada kita tentang apa hukum adik beradik susu. Dengan siapa yang dikira susu. Okey, baiklah. Sama-sama baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha rajulun faka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dzalik faqalat innahu akhi faqal unzurna man ikhwanukunna fa innama rada'atu minal maja'ati. Okey, itu ceritanya. Rasulullah mendetailkan, menjelaskan. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau lelaki anhu. Itu beza. Apa dia kata? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki tempatnya. Maknanya Rasulullah pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah. Sedang di samping Aisyah ada seorang lelaki. Bila Rasulullah masuk, dekat Aisyah ada seorang laki-laki. Seakan-akan warna wajah beliau terus berubah. Siapa yang berubah? Rasulullah kan? Nabi. Macam kita lah. Kita balik rumah, dalam rumah ada orang yang tak kita kenal. Terus terperanjat. Muka terus berubah. Itulah kita kan dalam keadaan bila berlaku sesuatu, muka dulu berubah. Baik. Seakan-akan beliau tidak menyukai hal itu. Jemaah semua. Rasulullah balik rumah. Pergi rumah Aisyah. Sekali dia masuk, ada orang lelaki. Berkerut wajahnya. Tapi Sayyidatina Aisyah faham apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, lalu Aisyah berkata, dia ni adikku, saudaraku, maknanya adik beradikku. Lalu beliau berkata, periksalah siapa saudaramu, kerana susuan itu termasuk dalam kelaparan. Apa makna kelaparan? Nanti kita tengok. Kelaparan tu maknanya sebagai satu kewajipan, sebagai satu fitnah dan macam-macam lagi. Ini satu kisahnya. Bila Rasulullah pergi rumah Aisyah, dalam rumah tu ada orang lelaki. Terus Rasulullah berwajah. Tapi Aisyah dia faham. Dia kata, ini saudaraku. Jadi mungkin Rasulullah menganggap, selama ni aku tak tahu Aisyah ada saudara lain. Jadi maksudnya adalah saudara susu. Jemaah pernah dengar kan perkataan saudara susu? Maknanya saudara kita menyusu orang lain. Maknanya mak kita ada dua. Satu yang melahirkan, satu yang menyusukan. Jadi cara ringkasnya jemaah semua, katalah A menyusu dengan B. A itu Aminah. Dia menyusu dengan Badariah. Badariah tak ada ya. Okey.
Jadi lepas tu adik-beradik Badariyah ada 8. Si Jamaiyah, Ruhaya, Laila, ya, lagi ada si Ali, ada Linda. Perempuan tak apa. Ini yang ada Ali tu. Ada lagi si Hasan pula tu. Jadi A yang menyusu kepada B yang ada 8 beradik. 8 beradik ya. Sama ada lelaki ke perempuan ke, semuanya dianggap mahram dia. Tu dia. Mahram dia maknanya kalau A dia nak nikah dengan si Ali, boleh tak? Tak boleh. Itu dia ya. Maknanya A dengan adik-beradik, A dengan anak beranak si B, semuanya halal. Halal tu maknanya tidak batal wuduk dan haram dinikahi. Boleh yang itu. Yang kedua, adik-beradik B. Tahu adik-beradik B? Adik-beradik B tu maknanya B tu Badariyah. Adik Badariyah ada berapa? Jadi adik Badariyah tu maknanya makcik dia, pak long dia adalah sama kedudukannya dengan adik-beradik A. Ya, maknanya dia tak boleh kahwin dengan anak si Badariyah. Anak mak susu. Makcik dia pun sama. Tidak batal wuduk. Walau bagaimanapun adab aurat kena jaga. Walaupun tidak haram. Ingat tak? Ayah makan anak, datuk makan anak, abang makan adik. Ada kan? Okey. Itu yang dikatakan hati-hati. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Pesannya apa? Fa inna radha'atu minal maja'ah. Kerana penyusuan itu adalah dianggap macam kelaparan, termasuk dalam kelaparan. Okey. Boleh ya? Itu maknanya dia punya basic. Saudara susu dengan anak ibu yang menyusukan dikira adik-beradik susuan. Ya. Jadi kalau dia nak dapat harta pun bolehlah dapat tu. Ya. Baik. Sekarang ni kita tengok apa huraian. Wahai saudari muslimahku, Islam telah mengatur hubungan antara anggota masyarakatnya dengan peraturan yang paling baik dan memberikan hukumnya kepada setiap individu yang berada di situ agar dia boleh berbuat dari jalannya. Ya, Islam mengatur hubungan antara seorang ibu dengan anak susuan. Ibu dengan anak susuan, anak yang disusu. Tapi jemaah kena ingat Badariyah, anak-anak dia dengan adik-beradik A tadi, adik-beradik A boleh tak kahwin? Anak Badariyah kahwin dengan adik-beradik A yang dia tumpang susu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa? Dia tak ada hubungan apa-apa. Itu boleh jemaah semua. Dia kata, tak boleh, dia dah adik-beradik. Boleh. Maknanya daripada satu, dia boleh kepada seluruh keluarga B. Tapi keluarga B tidak boleh pergi kepada keluarga A. Tak boleh, maknanya tak boleh jadikan macam adik-beradik juga. Dia dianggap orang lain dan boleh berkahwin. Jemaah semua. Macam mana ya kalau dia tak tahu itu saudara susu, sebab dia masa kecil-kecil tu kan dia tak tahu. Lepas tu bila dah di luar negara dia pun kahwin. Bila dah kahwin, balik ke Malaysia,
Dia kata engkau ni anak ni, anak ni, anak ni. Kau ni adik-beradik susu. Macam mana jemaah semua? Perkahwinannya. Anaknya dah ada 4. Terbatal tak nikahnya ketika itu? Secara otomatik jemaah semua. Gugur. Tertalak secara otomatik. Jadi habis anaknya tu anak apa? Anak halal lah. Dia dinamakan anak syubhat. Bukan dianggap anak haram. Sebab dia bernikah. Cuma ketika itu tidak diketahui dia punya salur-galurnya. Ya. Sebab itu orang-orang dulu dia begitu prihatin tentang anak susuan. Dia bagi tahu. Ini menyusu dengan ni. Tapi kaedah menyusu kena ingat susuan itu kena berapa kali? Dia 5 kali. 5 kali. Khamsata radha'ah. 5 kali susuan kenyang. Ya, baiklah. Kita tengok ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha wa la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بصير بما تعملون. Al-Baqarah ayat 233. Baik, kita tengok terjemahannya. Para ibu hendaklah menyusukan para anak selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi maknanya jemaah semua, seorang ibu yang menyusukan anak, dia punya had ialah sampai 2 tahun. Daripada mula lahir sampai 2 tahun. Lepas 2 tahun, kena ceraikan susu. Jangan menyusu sampai 2-3 tahun. Dalam Quran disebut, engkau susukan anakmu sampai 2 tahun sahaja. Itu maknanya apa? Planning dalam keluarga. Kita sekarang planning dalam apa? Planning, apa namanya? Yang kerajaan punya tu. Planning keluarga lah, ikut mereka. Maknanya sebelum planning yang ada dalam Kementerian Kesihatan, sudah ada planning yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Maknanya ibu-ibu yang menyusukan anak biasanya kalau dia menyusukan anak sampai 2 tahun, dia tidak berlaku kehamilan. Tapi syaratnya jangan dicampur dengan susu lembu. Macam tu. Kalau dicampur dengan susu lembu dengan susuan kita, itu tak jamin. Tapi kalau betul-betul susu ibunya yang ori, insya-Allah jemaah semua, dia boleh menjadikan planning, perancang keluarga. Okey,
Jadi kalau kita ada anak nanti, kalau sekarang ni sedang menyusukan anak, cukup 2 tahun, berhentikan. Kalau orang dulu nak berhentikan susu macam mana? Orang dulu, dia carinya jadam, tahu tak jadam? Diletak dekat puting susu. Kenapa? Pahit. Sekali dirasanya pahit, dia tak nak. Esok pahit juga, dia tak nak. Itu caranya. Okey, jemaah semua. Tak payah. Orang dulu pun ada juga, dia jumpa bomo-bomo nak ceraikan susu. Lah, kesian jemaah semua. Itu ya. Planning dalam Islam ialah menyusu sehingga 2 tahun. Maknanya 24 bulan. Selepas tu kena ceraikan susu. Lepas tu apalah Allah kata, dan kewajipan seorang anak memberikan nafkah dengan cara yang makruf. Seorang ibu tugasnya menyusukan anak sampai 2 tahun. Anak itu anak siapa? Anak suami tahu. Kita hanya sebagai ladang. Nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu adalah tempat bercucuk tanam. Waktu harsakum ainama kuntum. Kau datangilah istrimu dari sudut mana pun yang engkau suka. Tapi jangan melalui dubur. Tu dia. Kalau melalui dubur sudah menyalahi perintah Allah. Tu ya. Siapa ikut jalan belakang, maknanya perintah nafsu. Tu dia. Boleh? Itu mana garis panduan. Seorang ibu, kau jaga anak, susukan. Kalau nak klaim dekat suami, boleh klaim. Tapi dah besar-besar baru nak klaim, macam mana? Bang, aku nak klaim. Aku susukan anak 2 tahun. Sehari berapa? Main klaim-klaim pula, dah besar. Dulu masa kecil, kenapa tak klaim? Aku baru belajar. Okay, jadi kena tengoklah suami itu kemampuannya sampai mana. Okay. Jadi kalau tujuan nak klaim, semuanya klaim, basuh kain klaim, masak klaim, apa yang kita dapat? Betul? Okey. Baik. Apa lagi kata Allah? Seorang tidak dibebani melainkan atas dasar kesanggupannya. Itu dia. Seseorang itu Allah tidak bebankan dengan sesuatu. Maknanya Allah berikan hukum tu yang standard. Orang lelaki macam ni, orang perempuan macam ni. Tapi kesilapannya, berapa ramai orang lelaki yang menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Betul tak? Sebagai seorang ayah. Sepatutnya seorang isteri atau seorang ibu yang kita telah amanahkan untuk menjaga kita, kena dihormati, kena disayangi, kena dihargai. Itulah jemaah semua, dia orang tak kursus, sepatutnya kena kursus dulu. Ya, ini yang kursus apa? Kita perempuan, kita dah tahu dah. Betul? Okey jemaah semua. Jadi kalau berlaku jemaah semua, berdoalah kepada Allah. Ya, kenapa asyik aku je? Aku yang bagi nafkah. Padahal kita tak bagi nafkah. Kita memberi nafkah kepada keluarga, hukumnya adalah harus. Dan dikira sebagai sedekah. Kalau suami memberi nafkah kepada anak dan isteri, hukumnya adalah wajib. Itu memang jadi wajib. Kalau kita, apa saja yang kita lakukan demi kebahagiaan keluarga, dia namanya sedekah, bukan tanggungjawab. Boleh ya? Jadi kalau beras tak ada, kita tak nak beli pun tak apa. Tapi zalimnya lah seorang ibu. Dia ada duit, kenapalah tak nak beli beras. Okay. Jadi atas dasar ihsan. Jadi ihsan lah. Ihsan tu maknanya kasih sayang. Boleh?
Tu ya. Jadi maknanya Allah kata, aku tidak membebani kamu wahai suami, lelaki, wahai isteri, wahai perempuan. Masing-masing ada tugasnya. Kalau betul lah mereka ni ikut apa perintah Allah tentang tanggungjawab aman dunia ni jemaah semua. Tak ada orang gaduh, tak ada orang gaduh tu biasalah. Tak ada orang bercerai-berai. Baik. Lepas tu apa kata Allah? Ya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya. Jadi maknanya kalau dah begitu, wahai ibu, janganlah engkau menjadi sengsara menderita kerana anak. Kerana anak tu macam mana? Menderita kerana tidak kecukupan, tidak sempurna dalam didikan dan sebagainya. Jadi ibu kena tahu apa kewajipan aku terhadap anak aku. Janganlah sampai dia menderita. Ya, menderita itu maknanya tentang penjagaan, pengurusan anak. Paling tidak ibu tu dia mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu sebagai seorang ibu yang berteraskan kepada Islam. Didik dengan Islam, didik dengan kasih sayang. Jangan menjadikan aku ada anak ni tak boleh tidur, tak boleh jalan. Itu maknanya jadi kita tak rida lah. Sebab ada anak dah tak boleh jalan. Okey, jalan boleh, bawa je lah anak tu masuk dalam bakul. Bawa je ke mana-mana. InsyaAllah. Lepas tu pula, seorang ayah dan seorang ayah kerana anaknya. Artinya, seorang ayah juga jangan sampai menderita kerana ada anak. Jadi, seorang ayah dia kena merasa bahawa dia telah diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga, mendidik anaknya sehingga dia matang. Itu perintah Allah. Sebab anak itu adalah amanah Allah. Kalau tak nanti kita akan ditanya. Ya, sekiranya anak itu mati kerana kelaparan, nanti dekat akhirat dia tanya. Kenapa engkau mati? Aku mati kerana mak ayah aku tak bagi makan. Jemaah semua. Kita lah yang ditanya. Apa nak jawab mak ayah? Aku pun tak makan. Macam mana? Dia kata. Jadi artinya semua orang akan ditanya tentang kewajipan ketika berada di dalam dunia. Terutama ayah dan ibu. Kemudian seterusnya. Waris pun berkewajipan demikian. Waris ni waris keluarga. Katalah berlaku anak yatim, kematian. Warisnya juga berhak untuk menjaga dan jangan menjadi asbab menderita, menjadi beban. Sampai bunuh diri pun ada. Ialah sekarang ni jemaah semua. Anak ramai, kerja tak ada. Jadi bila balik rumah anaknya seorang lapar, yang ni lapar lala, bapaknya masuk dalam tandas, dia gantung diri kat situ. Itu maknanya apa? Tak ingat Allah. Na'udzubillah. Okey. Itu satu ya, kewajipan untuk memberi nafkah dan membela, mendidik, tarbiyah anak yang dilahirkan. Kemudian sampai bila kita nak menyusukan dia? Ini yang datang ayat tadi. Apabila keduanya ingin menyapih. Tahu menyapih? Menceraikan susu. Apabila seorang ayah dan seorang isteri nak menyapih anaknya, menceraikan susu.
daripada ibunya, Allah kata apa? Dengan kerelaan keduanya dan permesyuaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi kalau nak ceraikan susu, bincang dulu dengan suami. Tapi kebiasaannya kalau nak ceraikan susu, ada tanya ke suami, bang, aku nak ceraikan susu ya. Biarlah dia menyusu. Kalau kau ceraikan nanti kau dapat lagi anak. Kecil lagi. Ayalah dia kata. Sampailah 3 tahun menyusulah dia. Okay. Jadi maknanya bincang, beritahu supaya tidak timbul masalah. Sebab kalau dah diceraikan susu, kena bagi minum susu juga. Susu apa? Susu lembu. Itu ibu susu dengan lembu. Jadi kena ada bajet belanja lah pula. Itu yang dikatakan janganlah menjadi berat tanggungjawab. Okey, baik. Lepas tu ni bab yang kedua. Dia susukan cukup 2 tahun, dia ceraikan. Jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Jemaah semua. Kita tengok jiran sebelah tu, dia baru melahirkan anak. Kita pun baru lahir anak sama-sama. Lepas tu, kita ni satu masa kita nak pergi keluar. Sehari ada urusan. Katalah urusan apa? Nak cucuk COVID. Ya. Jadi bila nak tinggalkan sehari, siapa nak menyusukan anak kita ni? Kita tengok orang sebelah. Orangnya sopan santun, ada agama, bersih, cakapnya pun baik. Maka, bang, kita nak pergi cucuk. Kita hantar rumah sebelah boleh? Minta dia susukan. Boleh. Tapi jangan, bang, kita hantar rumah sebelah tu, Cina tu baik dengan kita. Itu tak boleh. Kena cari muslimah yang beriman. Lepas tu, si yang jiran sebelah tadi, dia kena bagi tahu suaminya. Bang, tadi aku susukan anak Kak Minah sebelah tu. Maknya nak pergi cucuk, sian anak dia nangis. Saya bagi air suam, dia tak nak. Lagi dia menjerit-jerit. Tapi bila aku bagi susu, dia senyap je. Contoh, jadi kena beritahu. Kenapa kena beritahu? Sebab yang tadi itulah timbulnya saudara susu. Jadi susah nanti nak dikesan jangka masa panjang. Maka dia susulah, kenyang. Jadi yang menyusu, yang pergi antara anak ni, dia rasa seronok pula. Minggu depan dia pergi keluar lagi. Bang, kita pergi jalan lama tak pergi supermarket. Aku nak ikutlah, nak beli beras. Tinggallah pula sehari. Dah berapa hari? 2 kali pergi sana. Hantar susu. Tak apa jemaah semua. Syaratnya mesti ada kebenaran. Maknanya ada mesyuarat, ada beritahu. Lepas tu, apa kata di sini? Tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Kena ganti rugi. Jadi berapa banyak air susu yang diminum tu? Berapa kali? Berapa jam kena bayar? Kak, ini bayaran harga akak menyusukan anak saya. Siapa yang nak bayar? Maknya ke ayahnya? Ayahnya, suami kita. Tapi biasanya ibu susuan dia tak ambil upah. Kalau dia miskin boleh ambil upah, tak salah. Samalah dengan kita. Kalau kita isteri memang tak ada duit, tak pernah dibagi duit,
Jadi bila kita menyusukan anak suami itu, anak kita juga, kita boleh ambil upah. Bang, ini dah ada anak yang kedua ni. Kali ni aku minta upah pula. Kenapa pula minta upah dulu tak? Taklah, nanti kan lepas bersalin, aku nak beli suplemen. Bagi sehat, bagi kuat. Oh macam tu ke? Iyalah. Jadi nanti boleh 3 pula. Okey. Dia kata. Berapa nak claim? 1,000 sehari 100. 2 tahun jemaah semua. Ini bagi suami yang faham. Kalau yang tak faham, kalau macam tu, kau baliklah rumah mak kau. Aku cari orang lain yang tak ada upah-upah. Ini maknanya orang yang tak faham. Okey jemaah semua. Jadi hukumnya boleh ambil upah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia dilahirkan beberapa hari, lebih kurang 3 bulan ke macam itulah, ibu Nabi Muhammad telah mencari wanita-wanita yang tinggal di pendalaman untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena cari wanita yang cerdas akalnya. Ya. Dan sebab itu siapa yang menyusukan Nabi Muhammad? Suwaibatul Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah. Itu di antaranya. Okey, tapi Nabi tak ada saudara susu. Mestilah ada, kalau tak mana ada susu. Air susu. Air susu ni dia akan keluar apabila dia menyusukan anak. Ataupun kaedah sekarang ni dia ada suntikan wallahu a'lam. Tu maknanya tak salah jemaah semua. Kita carilah jemaah semua. Kalau takdirnya nanti ada yang hamil, kawan-kawan lah. Nanti kalau aku lahir anak aku ni, kau tolong susukan ya, aku bagi upah. Kasih sayang sebenarnya. Jadi kena ingat, kena ada hitam putih, tulis, cop. Dua-dua kena ada. Tak boleh, alah kau ingat kan, kita tak boleh macam tu. Main ingat-ingat, lama-lama kita tak ingat kan. Okay. Kemudian dia hantar ke luar negara pula belajarnya. Kita tak ingat, lah dah besar rupanya. Lepas tu suruh nak, kita kahwinkan je lah. Yalah. Rupanya adik-beradik susu. Apa nak buat saya cakap tadi? Secara automatik berpisah, cerai. Jadi hubungan adik-beradik. Anaknya, jadi adik-beradik lah. Dia maksud bayangkan macam mana bekal isteri, bekal suami yang kita sayang, adik-beradik kita, ya Allah. Kalau adik-beradik itu memang kita benci dekat dia, dia suami yang tidak ada tanggungjawab, kita sukalah, alhamdulillah aku berpisah. Kalau tak, lagi dia zalim. Okey, teman-teman. Ini semua boleh berlaku. Faham ya? Ini tadi banyak hukum tahu. Satu persatu. Kemudian, apa Allah kata? Kemudian, ini tadi, sekejap ya. Lalu, bukan. Oh, yang di atas. Tak habis lagi. Baik. Memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Memang teman-teman semua, 1 detik, 1 saat Allah tak tahu. Ya, jangan pula kita kata, kenapa Allah tak nampak depan kita? Lah, kalau nampak, kita tak buatlah kerja yang salah jemaah semua. Kerana itu adalah iman. Ya. Baik, lepas tu kita tengok uraian di bawah. Ada kalanya
Baik, aku cuba ingat tadi. Yang pertama, ibu isteri diberi tanggungjawab untuk mendidik anaknya. Suami wajib memberikan nafkah. Jangan menjadikan sebagai satu jangan menjadikan tanggung jawab itu sebagai memberatkan, ikut kepada keadaan. Lepas tu seorang ibu dia kena menyusukan anaknya selama 2 tahun. Dan yang ketiga, jika seorang ibu dia nak menyusukan anaknya kepada orang lain, hukumnya adalah harus. Dan diharuskan juga untuk memberikan sagu hati, bayaran yang bayaran itu yang ditentukan kepada pihak ayah ataupun suami yang membayarnya. Okey. Kemudian ini hukum yang lain pula. Ada kalanya seorang ibu tidak mampu mengasuh bayinya kerana suatu alasan. Lalu ada seorang wanita muslimah yang bersedia untuk menyusui bayi tersebut. Ya. Contoh anak-anak luar-luar nikah tu kan, sian. Anak-anak yang dibuang di jalan, dalam tong sampah, sian dia nangis. Maka seorang ibulah dia reda menyusuinya. Lepas tu, boleh jadi kerana setelah sekian lama atau setelah meninggalnya, wanita yang menyusuinya itu lupa bahawa dulu ia mempunyai anak susuan. Dia lupa nak bagi tahu. Okey, jadi bila dah macam tu, kemudian setelah bayi yang disusui itu menjadi seorang pemuda, dah jadi dewasa, ia berkahwin dengan anak perempuannya. Anak perempuan ni siapa? Ibu yang menyusukan belia tadi, pemuda tadi. Yalah, masa disusukan kecil. Masa tu tinggal di kampung. Lepas tu, si pemuda ni diikut mak dia. Dia belajar kat luar negara. Tiba-tiba anak kita pun belajar kat luar negara. Jumpa di sana. Jumpa di mana? Di island. Jemaah semua. Maka dia pun kahwin. Ada berlaku tak? Ada. Baik. Lepas tu, baik. Ia kahwin dengan anak perempuannya. Boleh jadi pernikahan ini sampai terjadi kerana kelalaian semua pihak tentang penyusuan. Itu masalahnya jemaah semua. Sampai dia kahwin, sampai dia anak. Baik pula tu. Macam mana tak baik? Sebab dia adik-beradik. Kemesraan tu memang sedia ada. Okey. Baik, lepas tu dari sini terjadilah apa yang diperingatkan terhadap orang Muslim kerana dia telah menikahi saudarinya dari susuan. Maka kita akan mempelajari hukum-hukum Islam, hukum-hukum dalam masalah ini agar kita boleh mendapatkan pengajaran dari apa yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Jadi maknanya kena ambil tahu. Jadi sekarang ni macam mana jemaah semua? Kita ni rasa-rasa macam jemaah ni, ada tak menyusukan anak orang? Ya. Anak sendiri pun tak ada susu, dia kata. Ya. Kebanyakannya busy. Bila busy, air susu itu pun memang dia tak keluar. Keluar pun sikit je. Sebab untuk menjadikan air susu itu banyak, jemaah kena makan suplemen. Apa suplemennya? Kena makan itu, lobak putih. Bukan lobak merah, bukan carrot merah. Carrot putih. Baunya pun
satu hal. Yang itu adalah untuk membanyakkan air susu. Kenapa baru bagi tahu sekarang? Dah tak ada anak katanya. Tak apalah bagi tahu siapa? Adik-beradik kita. Kita bagi tahu nanti anak kita bila dia ada zuriat. Jangan pula bila baru tahu lah, dah tahu dah tak beranak dia kata. Tak salah jemaah-jemaah. Maknanya untuk orang lain. Sebab ilmu ni kan bila kita tahu tujuannya adalah untuk kita beri maklumat kepada orang lain. Baik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cerita tadi, memasuki rumah Aisyah. Warna wajah beliau terus berubah kerana menemui pandangan yang tidak diduga di hadapannya. Tersirat amarah di wajah beliau yang mulia. Amarah ni maknanya sebab yang tidak baik, sebab marah. Segitulah. Cuba kita tengok. Kita tinggalkan anak kita kat rumah. Tiba-tiba ada boyfriend dia kat rumah tu. Dia duduk pula dekat-dekat dekat kerusi. Macam mana kita? Kadang-kadang pengsan terus. Tu dia ya. Maknanya amarah. Amarah tu nafsu, ada rasa kemarahan. Lepas tu tersirat amarah di wajah beliau yang mulia. Lalu beliau bertanya, siapa ni? Aisyah menjawab, dia adalah saudaraku susuan. Jadi lelaki itu menyusu dengan isteri Saidina Abu Bakar. Siapa dia? Asma. Asma kan isteri Saidina Abu Bakar. Anaknya adalah Sayyidatina Aisyah. Itu ya. Baik. Beliau menanggapi jawapan Aisyah ini dengan berkata, periksalah siapa saudaramu. Maksudnya, periksalah siapa yang menjadi saudara susuan. Apakah dia saudara susuan yang benar dengan diikuti syaratnya ataukah tidak. Di antara syaratnya itu ialah penyusuan itu terjadi pada masa yang memang syaratnya tetap untuk dilakukan penyusuan. Dengan jangka waktu yang di situ berlaku hukum saudara sesudah penyusuan itu. Ini maknanya apa? Kalau yang menyusui itu sudah dewasa, boleh tak? Ya. Anak bujang. Dia dah bujang. Umur berapa tahun? Dah 7 tahun, kita susukan. Walaupun dia kenyang, adakah jadi saudara susu? Tak. Tak. Kenapa? Sebab menyusu tu sampai 2 tahun. Baiklah, nak tanya jemaah. Jadi kita menyusukan anak. Jadi suami pun dia menyusulah juga. Jadi kalau macam tu, suami anak susu kita lah. Ya. Anak tut. Jadi kena ingat. Jadi kalau suami tu, takkanlah suami tu jadi anak susu. Tak layak. Tak layak suami itu menyusu, minum susu. Itu dah tak betul lah dia punya apa dia punya merengnya. Aku nak rasa sikit aja. Bagilah rasa. Habis dulu kau tak minum susu ke? Aku tak tahu rasa, dia kata. Jemaah perasan tak? Siapa yang kebetulan sekarang ni atau ada anak kita yang menyusukan anak, cuba ambil air susu tu, jemaah letak di tempat yang panas. Dia kena cahaya matahari. Macam darah. Macam darah. Maknanya kita minum darah, ya. Dia macam darah, tapi tidaklah merah. Dia macam jadi kemerah-merahan sikit kan.
Ini menunjukkan iradat Allah. Dia nak menjadikan susu tu warna putih. Kalau susu tu warna hitam, warna merah, nanti akan disebut minum darah. Betul? Sebab itu qudratullah, punyalah hebat. Aku tukar air minum ini jadi warna putih. Putih pun bukan putih, putih susu. Ya, baik. Ini kerana hukum tentang penyusuan memang punya syarat. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya penyusuan itu termasuk kelaparan. Maksudnya penyusuan yang diharamkan untuk berhalwat ataupun lain-lainnya termasuk kelaparan. Jadi maknanya kalau tak hati-hati, nanti jadi isterimu, nanti jadi tempat kamu bermanja. Jadi seolah macam untuk kelaparan tu maknanya sebagai satu keperluan nafsu. Okey jemaah semua. Jadi saya minta rehat sampai sini. Boleh? Kita sambung pada siri akan datang. Okey, habiskan sikit ni. Wahai saudari muslimahku, begitulah kita melihat masalah ini sebagai suatu masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Maka dari itu kita perlu meneliti masalah ini. Boleh jadi engkau akan bertanya-tanya apakah memang di sana ada masa-masa tertentu yang menetapkan hukum penyusuan dan di situ juga ada hukum pengharaman. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini dengan perbezaan yang cukup tajam. Tetapi secara global, perbezaan pendapat tersebut dapat kami huraikan menjadi 3 perkara. Nanti minggu depan kita akan datang, kita sambungi syarat. Jadi maknanya nak menyusukan anak kepada orang lain ada syarat. Kena tengok wanita tu siapa. Dia tu penyanyi lah. Aku nak suara dia macam suara orang tu. Alamatlah jadi penyanyi lah nanti. Jadi kita kena cari seorang ibu yang beriman, yang bersopan santun, yang ada perasaan ihsan. Ya, dia hantar ke rumah orang kaya, orangnya garam. Dia kata sebab dia kaya mesti dilarat. Dia sihat, dia banyak makan suplemen, dia kata. Jadi kena tengok. Okey, jemaah semua. Baik, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita dapat bersama di alam maya dengan kasih sayang. Jadi mudah-mudahan kasih sayang ini berterusan hingga akhir hayat dengan mengamalkan ilmu yang dah kita tahu sebagai bekalan dalam kehidupan. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Kurniakan kami ya Allah akal yang sepenuhnya, afiat seluruhnya, tubuh badan, pendengaran, penglihatan. Hindarkan kami ya Allah daripada segala musibah COVID-19. Sembuhkanlah tubuh badan kami sebagaimana Engkau menyembuhkan roh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Masuk-masuk. Assalamualaikum.
Oke. Nah. I love you.